warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita hari ini masih lagi berjaya bersama-sama dengan Ustaz dalam kelas apa ni? Kelas apa ni? Pendidikan Islam. Kelas pendidikan Islam. Hari ini macam biasa kita akan mempelajari satu tajuk baru, satu topik baru. Seperti biasalah hari Jumaat kita akan bincang tajuk daripada bidang apa? Bidang Al-Quran. Jadi hari ini sebelum Ustaz nak masuk kepada tajuk, Ustaz ada satu video macam biasalah. Ustaz ada satu video. Ustaz nak minta kamu tonton video ni, kamu fahamkan. Ustaz nak semua kamu sediakan pensel, sediakan kertas, bersedia dalam keadaan bersedia. Ustaz nak catat isi-isi penting yang kamu dapat daripada video tersebut. Selepas video ni Ustaz akan tanya apakah kefahaman kamu. Dan macam biasalah, siapa yang aktif, siapa yang rajin jawab soalan Ustaz, adalah Ustaz nilai semua tu lah macam biasa. Okey, Ustaz nak share kat kamu satu video. Ustaz nak okay, nampak tak skrin videonya? Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Okey. Nampak. Dengar suara tak? Dengar. Dengar. Pasti Ustaz sama dia. Okey. No worries. Okey, tak boleh kuat sikit. Kita mula lain. Okey, 1, 2, 3. Siapa kawan kita yang benar-benar sayangkan kita, yang benar-benar cintakan kita, yang benar-benar nak jaga, nak bimbing, nak pimpin tangan kita. Kawan yang terbaik di sisi Allah adalah kawan ketika mana kita melakukan kesalahan, ketika mana kita melakukan kesilapan, dosa, kemaksiatan kepada Allah, dia ada bersama dengan kita dan dia menegur kesalahan kita. Dalam keadaan kita jatuh dalam dosa, dia pimpin tangan kita untuk kembali mendapat redha. Bukan kawan yang mengherdik kita, bukan kawan yang membiarkan kita, apatah lagi kawan yang mendukung perbuatan dosa kita. Kadang-kadang kita rasa perik, kadang-kadang kita rasa pedih, kita nak jaga hubungan kita dengan kawan. Kita takut kawan kita benci dengan kita. Qulil haqq walau kana kadina walakin hiya. Okey. Okey, dengar tak? Jelas tak video tu? Jelas. Kalau jelas, dapat tak apa-apa yang isi-isi penting tu? Dapat tak? Dapat. Kalau dapat, seorang volunteer. Tak nak kamu volunteer, tak nak panggil nama lagi. Tak nak kamu volunteer. Siapa nak cerita sikit apa yang dia faham? Apa yang dia faham daripada video tersebut? Siapa nak share? Ifah. Okey, Ifah share. Kawan yang di sisi Allah itu kawan yang kita, bila kita buat salah, dia ada dengan kita dan waktu kita jatuh, dia pimpin kita. Okey, terima kasih Ifah. Bagus. Bermakna dia apa tadi, dia fokus dia fokus, dia tengok betul-betul, dia catat. Kita nampak macam dia tengok tadi isi dia catat tu. Okey, bagus. Ifah kata apa? Kawan yang baik ni ciri-ciri dia macam mana? Dia tak tinggal kita Dia bersama dengan kita, dia tengok kita ni dalam keadaan jatuh, dalam keadaan berada dalam kemaksiatan, dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Taala, dia tak tinggal kita. Dia buat apa? Kawan yang baik ni dia pimpin kita, dia bimbing kita, dia bawa kita, dibantu kita ke jalan apa? Ke jalan Allah Subhanahu Taala, ke jalan taat kepada Allah Subhanahu Taala. Untuk apa?
untuk mendapatkan apa? Keridaan Allah, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lagi kalau kamu lihat dalam video tu ada yang dia kata bila mana kita tengok kawan kita dalam keadaan yang dalam kemaksiatan, buat dosa, buat benda-benda yang buruk. Jadi kamu jadi takut nak tegur kawan kamu. Kamu tahu dia buat benda tu salah, tapi kamu takut nak tegur kawan kamu. Sebab apa? Sebab takut dia tak mau kawan dah dengan kita. Boleh ke lagu tu? Boleh ke macam tu? Kita biar dia lah. Boleh tak? Tak boleh. Boleh lah. Boleh lah kita hujung apa tadi? Ada di hujung video tadi kita apa? Qulil haq walau kana murran. Apa maksudnya? Qulil haq walau kana murran. Apa dia maksudnya? Setiap kebenaran. Apa Umairah? Tak apa, Ustaz abang. Qulil haq, katakanlah kebenaran tu, ceritalah kebenaran tu, ajaklah kepada kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah sesuatu kebenaran tu walaupun pahit, walaupun pahit. Sebab nak tegur kawan kita ni rasa berat dah, tapi perlu mesti kita ni cerita ke dia kepada perkara-perkara yang baik. Qulil haq walau kana murran. Jadi kita ni, kamu ni dah ada kawan-kawan ramai dalam kelas. Semua ni dah jadi kawan lama dah. Jadi kamu kena amalkanlah apa yang kamu dapat dari video tadi dalam kehidupan kamu. Sesama kamu ni, kamu kena amalkanlah hubungan yang baik tu. Macam mana nak jadi kawan yang baik tu macam mana? Okey, jadi Ustaz nak relatekan apa yang kamu tengok tadi tu dengan tajuk kita pada hari ni. Ya, tajuk kita pada hari ni adalah apa? Kita tengok sini. Ustaz nak share tajuk kita akan masuk pada tajuk tajuk pelajaran kita pada hari ini, pelajaran yang ke-6, iaitu generasi unggul. Generasi unggul. Siapakah generasi unggul ni? Akan ada dalam ayat Al-Quran yang kita nak baca ni, akan terang kepada kita siapakah generasi unggul tu. Siapakah generasi unggul tu? Okey, kita tengok. Ustaz akan bacakan dulu ayat ni. Kamu akan semak bacaan Ustaz, dan saya Ustaz minta beberapa wakil daripada kamu untuk nak baca ayat ni lah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Kita baca lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Okey, jelas tak? Jelas tak baca? Jelas. Kalau jelas, saya nak minta seorang daripada kamu untuk bacakan. Saya nak minta tadi dah Ifah dah, saya nak minta Nadirah. Ya Ustaz. Tolong bacakan ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Okey. Bagus, terima kasih Nadirah. Bagus bacaannya. Cuma Ustaz selalu sebut apa? Baca Al-Quran, jangan baca kalut. Betul tak? Jangan baca kalut, baca bagi tenang. Baca bagi tertib. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Baca slow-slow, baca bagi tertib. Kalau kita baca kalut ni, kita akan mudah untuk buat apa? Untuk buat
kesalahan dalam bacaan kita. Macam dah kita dalam kehidupan kita, kalau kita selalu buat kerja apa pun akan mudah jadi salah, akan mudah silap, akan mudah jatuh. Okey. Baca tu dah bagus dah. Okey, Ustaz nak minta seorang lagi. Seorang lagi. Siapa nak baca? Ada Ustaz baca. Anis ada Anis. Anis ada Anis. Anis baca Ustaz. Baca begitu tertib. Tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Bagus. Bagus. Cantik bacaan tu. Cantik bacaan tu. Baca dengan tenang. Bagus Anis. Okey. Okey. Ustaz dah minta 2 orang. Kawan kamu dah baca dah. Ustaz harap semua kamu ni dah boleh baca dah kan. Kelas ni tak tahu semua bacaan boleh baca dengan elok. Cuma mungkin ada sikit-sikit tu salah tu kita boleh peluang. Jadi dalam bacaan ni kita nak tengok sikit hukum-hukum tajwid yang ada dalam bacaan ni. Ustaz nak minta lah. Siapa nak tunjuk kepada Ustaz hukum nun sakinah? Ada tak hukum nun sakinah dalam ayat ni? Dalam ayat Ada. Okey, siapa dia nak sebut Ustaz yang pertamanya? Sebut nama. Nun sakinah. Tadi ni. Ada. Hukum nun sakinah atau hukum tanwin lah. Ni. Saya Humaira Anissa. Okey, Humaira Anissa. Okey, siap. Anhum. Anhum tu hukum dia apa dia? Ni. Izhar halaqi. Halaqi. Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf apa selepas tu? Ha. Huruf ha. Ni huruf izhar halqi. Okey, bagus. Bagus Humaira. Okey. Siapa lagi? Ifa. Nabila. Siapa dia yang tadi sebut? Anissa, okey. Wal ansar. Nun masih bertemu dengan so. Al-ansar. Ya. Dengan suat. Nun mati dengan suat. Jadi hukumnya apa? Hukumnya? Ifa hakiki. Ifa hakiki. Okey, bagus. Okey, ifa hakiki. Ada lagi tak? Ada. Apa lagi? Biihsanir radiyah. Apakah hukumnya tu? Siapa ni? Ifa. Ifa, okey. Biihsanir radiyah nun tanwin bertemu dengan huruf ra. Apakah hukumnya? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Nak baca macam mana? Memasukkan tanpa dengung. Masukkan tanpa dengung. Jadi saya dengung kat biihsanir radiyah. Masukkan tanwin tu ke dalam huruf ra. Biihsanir radiyah. Masukkan satu tanwin ke dalam huruf ra. Jadi tak payah dengung. Okey, tu hukum nun sakinah. Hukum mim sakinah ada tak dalam ni? Ada tak hukum mim sakinah? Ada. Siapa dia kata ada tu? Ifa. Nabila. Nama apa? Nabila. Dia Nabila. Okey. Apa? Lahum jannatin. Lahum jannatin. Mim sakinah bertemu dengan huruf jim. Apakah hukumnya? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Nak kena macam mana bacaannya? Bacaan dia macam mana? Dengung tak? Dengung tak? Lahum jannatin. Betul ke? Kita baca macam tu. Lahum jannatin. Betul tak? Betul tak? Yang lain betul tak Ustaz? Salah. Salah. Bayan. Nak kena jelas. Izhar syafawi. Nak kena jelaskan. Bayan. Nak kena jelaskan. Lahum, kena jelaskan huruf mim tu. Mim sakinah tu. Lahum jannatin.
lahum jannatin. Ustaz jelaskan huruf mim sakinah tu. Ustaz tak dengarkan, Ustaz tak masukkan huruf dia tu jangan tutup mic Ustaz. Okey. Okey, ada lagi tak? Ada lagi satu. Ustaz nampak ada lagi. Ada Ustaz. Apa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan. والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. Ustaz baca dengung. Sebab apa Ustaz baca dengung? Hukum apa itu? Rifa' Syafawi. Ikhfa' syafawi. Jadi kamu kena sembunyikan mim tu dalam huruf ba. Kamu sembunyikan. Walladzina taba'uhum biihsanin. Kamu sembunyikan dan kamu dengung dua harakat. Okey, Ustaz harap kamu dah dapatlah hukum-hukum tajwid sikit yang ini ni. Ustaz nak minta nanti kamu tulislah hukum-hukum tu dalam buku tulis kamu tu. Kamu keluarkan hukum mim sakinah dengan hukum nun sakinah. Kamu tulis dalam buku tulis kamu. Biar kamu lebih faham. Lepas ni kamu baca bacaan kamu dengan secara lebih elok, lebih lancar dan bertajwid. Okey, seterusnya. Ya. Okey, tak apa. Seterusnya kita akan tengok. Kita dah baca dah tadi ayat 100 surah At-Taubah. Ayat 100 surah At-Taubah kita dah baca dah tadi. Dan kita nak tengok pula, kita nak fahami apakah maksud yang Allah nak ceritakan kepada kita ni. Apakah maksud yang Allah nak cerita kita? Apakah kaitannya ayat 100 surah At-Taubah ni dengan tajuk kita hari ni, generasi unggul ni, apakah kaitannya? Jadi kita nak tengok apakah maksud ayat-ayat ni. Jadi dalam buku ni dah buat elok dah bagi kamu, nak bagi kamu mudah faham. Dah dipotong olehlah potongan-potongan ayat ni dan maksud-maksudnya. Okey. Jadi saya nak minta siapa? Balqis ada Balqis? Balqis ada tak? Balqis ada. Balqis ayat yang pertama tu beserta dengan maksudnya. Baca dengan maksud Helia. Ya. Wasabiqunal awwalun. Maksud dia, dan orang yang terdahulu iaitu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Okey, terima kasih. Terima kasih Balqis. Bagus. Okey. Wasabiqunal awwalun. Wasabiqunal awwalun. Apakah maksud wasabiqunal awwalun? Maksudnya apa? Dan orang yang terdahulu. Wasabiquna. Dan orang yang terdahulu. As-sabiqun tu maksudnya orang yang terdahulu. Al-awwalun iaitu yang mula-mula. Orang yang terdahulu, yang termula-mula sekali lah. Yang mula-mula sekali. Mula-mula apa? Berhijrah dan memberi bantuan. Orang-orang yang terdahulu, yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Jadi siapa dia mereka ni? Yang berhijrah dan memberi bantuan ni siapa dia? Daripada mana? Sambung, siapa dia baca yang kedua ni? Ayat yang kedua. Saya. Siapa dia? Syaza. Syaza. Okey, Syaza baca. Minal muhajirin wal ansar. Maksud dia dalam kalangan orang muhajirin dan ansar. Ya, terima kasih. Nama apa? Syaza. Okey. Syaza. Okey, terima kasih. Okey, minal muhajirin wal ansar. Masuk pula kepada potongan ayat yang ni menceritakan siapakah yang daripada golongan as-sabiqun al-awwalun tu siapa? Daripada minal muhajirin wal ansar. Daripada kalangan apa? Orang muhajirin dan ansar. Tak lagi. Lepas ni kita akan tengok apakah yang dimaksudkan. Siapakah itu golongan orang-orang muhajirin dan golongan orang-orang ansar. Siapakah mereka ni? Kita akan kenal. Apakah ciri-ciri mereka? Siapakah nama-nama mereka? Kita akan tengok tak lagi. Minal muhajirin wal ansar. Seterusnya, potongan ayat yang ketiga. Apa nak baca? Darwishah, ada Darwishah? Ada. Darwishah baca kat Ustaz kan? Potongan ayat nombor 3 tu. Walladzina tabba'uhum bi ihsan. Maksudnya serta orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Darwishah. Okey, bagus. Tak bermakna dia fokus lah, tak panggil nama, dia tunjuk tu. Dia cepat tu. Okey, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan wasabiqun al-awwalun tu
minal muhajirin wal ansar, daripada kalangan orang yang muhajirin dan ansar. Dan kemudian seterusnya sampai ke golongan yang unggul tu Allah sebut siapa lagi? Walladzina tabauhum biihsan. Dan serta orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Serta orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa dia? Mereka di sini siapa dia? Siapakah mereka di sini? Sahabat tadi muhajirin dan ansar tu. Serta orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Orang-orang yang selepas daripada golongan muhajirin dan ansar, golongan sahabat-sahabat ni, selepas tu golongan yang mengikuti mereka. Mereka ni sahabat. Masuk di sini ni di kalangan apa? Tabi' dan tabi'in. Golongan tabi' dan tabi'in. Ayat ni khusus kepada golongan tabi' dan tabi'in. Mereka ni pun digelar sebagai golongan yang unggul lah, serta orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka ni ikut apa yang dibawakan oleh mereka ni ikut apa yang dibawakan oleh para sahabat. Para sahabat ni ambil daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian ajarkan, kemudian disampaikan kepada golongan yang selepasnya. Golongan yang selepas mereka daripada golongan sahabat ni adalah golongan tabi' dan tabi'in. Digelar tabi' dan tabi'in. Kemudian pertengahan ayat yang keempat. Anisah lagi. Ya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Maksudnya Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Mereka, terima kasih. Terima kasih. Okey. Bagus. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Bukan senang nak dapat redha Allah. Ni Allah dah janji dah keredaan. Dah ada dalam Quran ni. Allah dah janji dah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ni. Kepada golongan as-sabiqun al-awwalun ni. Kepada golongan al-muhajirin wal ansar ni Allah dah redha. Apa yang mereka lakukan tu Allah dah redha dah. Allah terima. Dah jamin dah Allah terima. Kita ni tak tahu lagi dah apa buatan kita, amalan kita ni diterima ke tak? Moga-moga Allah terima lah. Dan Allah redha apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan tu. Okey, seterusnya yang kelima. Saya. Siapa dia? Siapa tu? Nama apa? Asma. Okey, Asma baca. Wa a'adda lahum jannat. Allah juga menyediakan untuk mereka syurga-syurga. Terima kasih Asma. Okey, bagus. Wa a'adda lahum jannatin. Allah juga menyediakan. A'adda tu menyediakan maksudnya. A'adda lahum bagi mereka, untuk mereka. Jannatin, iaitu syurga-syurga. Jannatin. Kalau tu jannat tu jamak. Jamak apa tu? Siapa tahu? Ada tahu? Jamak takdir. Jamak takdir. Jannatin, kalau satu bang, kalau satu syurga. Jannah. Kalau jamak jannatin. Kalau tulisan dalam Quran macam ni, jannatin ada alif kecil atas nun tu. Tapi kalau tulisan kalau kita tulis sebetulnya jannatin, dia ada nun alif selepas nun tu. Ada tarik alif. Jannatin. Okey, Allah dah sedia dah. Allah dah janji dah. Janji apa kepada mereka ni? Kepada as-sabiqun al-awwalun ni. Allah dah janji dah. Allah dah sedia dah kepada mereka ni syurga-syurga. Syurga-syurga Allah dah sedia dah. Dah dijamin syurga dah mereka ni. Lega dah mereka. Kita ni tak tahu lagi macam mana nah. Ni janji Allah kepada golongan as-sabiqun al-awwalun ni. Allah dah janjikan, Allah dah sediakan kepada mereka ni syurga-syurga yang cantik, yang indah, yang permai. Macam-macam yang lagi. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Potongan ayat yang seterusnya. Jannatin, macam mana keadaan? Ayat seterusnya ni nak cerita macam mana keadaan syurga tu. Okey, siapa dia nak baca? Saya. Siapa dia? Saya. Saya. Apa? Hafizah. Tajri tahta hal anhar.
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagus tak? Okey, di sini ayat yang seterusnya ni, potongan ayat ni menceritakan bagaimana keadaan syurga tu. Macam mana syurga tu? Cerita. Kat sini dalam ayat ni cerita sikit keindahan syurga tu. Iaitu tajri yang mengalir tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Di bawah syurga tu dah mengalir dah. Bawah tu mengalir, bawah syurga tu sungai-sungai dengan sungai-sungai. Sungai-sungai ni kalau kamu biasa dengar cerita-cerita, bisa kamu baca dalam buku ke, kamu tengok dalam YouTube ke, cerita ada diceritakan bahawa sungai-sungai ni ada sungai air biasa, ada sungai daripada susu, ada sungai daripada madu, ada macam-macam sungai. Bukan macam ni kita tak boleh terbayang pun. Kita boleh dah nak bayang, tapi apa yang kita bayang tu tak macam tu pun sebenarnya dalam syurga ni, lebih lagi. Tu. Dah cerita sikit je ni. Kat ayat ni cerita sikit je. Keadaan bagaimana syurga tu. Nak gambarkan kepada kita bagaimana keadaan syurga tu. Nak bagi kita ni asal nak inginkan kepada syurga tu. Sebab tu Allah cerita dalam Quran sikit. Allah cerita sikit bagi kita asal nak kepada syurga tu. Okey. Terusnya, ayat yang seterusnya. Siapa nak baca? Saya. Siapa? Nadira. Nadira. Okey. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Cerita. Okey. Terima kasih Nadira. Okey, bagus. Lancar bacaannya. Okey. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Allah cerita lagi. Bagaimanakah keadaan orang penghuni syurga ni macam mana? Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita dah belajar kan sebelum ni. Bagaimana keadaan syurga tu. Allah cerita dah. Khalidina fiha abada. Penghuni syurga ni, mereka kan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Tak keluar dah. Kalau dah masuk syurga tu, tak keluar dah daripada syurga. Duduklah dalam tu selama-lamanya, menikmati keindahan dan kenikmatan syurga tu. Allah dah janji, Allah dah sedia dah bagi orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang mengikuti apa yang Allah suruh semasa di dunia ni. Khalidina fiha abada. Allah kekalkan mereka ni dalam syurga selama-lamanya. Nikmat dalam syurga tu. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Bila dah boleh masuk syurga tu kira penghujungnya dah. Kira dia dah sampai kemenangan kita lah. Dan ni kita ni masih, sekarang ni kita masih di dunia lagi, kehidupan dunia lagi. Masih kena buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kena hindarkan diri daripada kemaksiatan. Kena tinggal apa yang Allah larang. Kena buat apa yang Allah suruh. Untuk apa? Untuk nak sampai kepada kemenangan yang ni lah. Kemenangan yang besar ni, kemenangan ni. Khalidina fiha abada. Kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu faham dah apakah sedikit tentang ayat 100 surah Taubah ni? Faham tak? Faham Ustaz. Maksudnya? Faham tak? Bagus. Kalau faham, sabar. Kita teruskan kepada ta'rif sahabah. Kan Ustaz sebut tadi, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka ni adalah orang-orang terdahulu. Mereka ni adalah daripada golongan sahabat yang mana mendampingi Rasul SAW di kala mana? Di kala suka dan duka. Di kala susah dan senang. Sama-sama dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka ni dapat gelaran apa? Sahabah. Sahabah. Ya, ada belahak tu. Okey. Mereka ni dapat gelaran sahabah. Okey, kita nak tengok apakah yang dimasukkan dengan sahabah itu. Sahabat itu apakah maksudnya, ta'rifnya? Seperti biasa. Kalau ta'rif dia ada apa dari segi apa? Bahasa istilah. Bahasa dan istilah. Jadi kita nak tengok apakah ta'rif sahabah dari segi bahasa? Yang mendampingi. Yang mendampingi. Yang di sisi. Yang mendampingi. Itu maksud dari segi bahasa. Sahabah yang mendampingi. Dari segi istilah pula?
Sesiapa yang berjumpa Siapa yang berjumpa dengan dan Rasulullah beriman sallallahu alaihi kepadanya wasallam dan serta meninggalkan dunia dalam Islam. Okey. Sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam panjang istilah. Macam misalnya istilah mesti panjang. Dia ada takrifan sahabah ni, dia ada kat sini. Kalau kamu boleh potong, Ustaz tolong kamu potong. Yang pertamanya ada isi yang pertama yang kamu boleh ambil. Sesiapa yang berjumpa dengan Rasul. Sesiapa yang berjumpa dengan Rasul. Ni isi yang pertama. Sesiapa yang berjumpa dengan Rasul. Ni isi yang pertama. Yang keduanya, beriman kepadanya. Kepada Rasul. Ni ciri yang keduanya. Tadi mestilah sahabat ni mesti sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Dan secara depan lah. Secara depan. Berdepan dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian mestilah jumpa tu bukan jumpa saja, mestilah beriman kepadanya, mestilah beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Abu Jahal jumpa dengan Rasul tak? Jumpa. Jumpa dengan Rasul. Abu Lahab jumpa dengan Rasul tak? Jumpa. Jumpa. Mereka ni sahabat tak? Tak, sebab tak beriman. Tak beriman, sebab itulah tak dikira sebagai sahabah. Tak dikira sebagai sahabah. Sahabat ni ada ciri-ciri dia. Yang pertamanya mestilah yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya beriman kepadanya, beriman kepada Rasul, mengaku bahawa Nabi Muhammad ini adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, serta meninggal dunia dalam Islam. Mestilah meninggal dunia dalam Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam. Ada yang kalau murtad, kalau awal tu dijumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi. Di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Dikira sahabat tak? Tak. Sebab dia mestilah meninggal dunia dalam Islam. Meninggal dunia dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam. Jadi ada berapa ciri-ciri sahabat ni? Kalau mengikut makna takrif sahabat dari segi Tiga. ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Aira, apakah ciri yang pertama sahabat? Ya. Aira. Aira ada Aira. Ada. Apakah ciri yang pertama? Berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Okey. Jalilah ada tak Jalilah? Ada tak Jalilah? Tak. Maryam ada tak Maryam? Maryam tu tak main ni. Nik ada Nik? Tak ada Ustaz. Nik pun tak ada. Nuha dan Nuha? Ada Ustaz. Nuha, apakah ciri sahabat yang kedua ni? Tadi kawan kamu dah sebut dah yang sudah berjumpa dengan Rasulullah. Dan terusnya ciri yang kedua apa? Pernah bercakap dengan Rasulullah. Berjumpa tu takkan ni saja, mestilah bercakap. Kalau ni istilah dekat mana istilah sahabat tu? Apa dia? Kamu lihat dekat takrif sahabat dan istilah tu. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah. Okey, terima kasih. Ciri sahabat yang kedua mestilah beriman kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya mestilah meninggal dunia dalam Islam. Jadi kamu nak kena hafal lah ni. Nanti akan main soalan. Nyatakan takrif sahabat. Dia bagi 2 markah. Nak kena hubung jawapan yang mana satu. Dari segi bahasa kan, dari segi istilah. Istilah. Istilah.
Kalau dia bagi satu markah, barulah kamu kamu letakkan masuk ta'rif sahabat dari segi bahasa. Kalau dia letakkan dua ataupun lebih, kamu kena bubuh kedua-duanya. Kamu bubuh kedua-duanya. Bahasa kamu bubuh, kamu letakkan dari segi istilah pun kamu letakkan juga. Okey. Seterusnya, kita tengok. Kita dah tahu dah, kita dah belajar dah apakah yang dimaksudkan dengan sahabat tu. Siapakah sahabat tu? Dan kita tengok pula. Kan tadi Ustaz dah sebut dalam ayat Al-Quran ni ada apa? Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Daripada kalangan sahabat tu ada daripadanya dari kalangan muhajirin, ada dari kalangan al-ansar. Kita tengoklah siapakah yang digelar sebagai al-muhajirin dan siapakah yang digelar sebagai ansar. Okey, saya nak minta seorang baca al-muhajirin ni. Siapakah muhajirin ni? Sayyidah nak baca. Sayyidah baca. Ustaz ni tadi Salina terkeluar, internet dia tak ada. Ya, apa akan masuk muhajirin? Muhajirin penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah. Mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Okey, bagus. Okey, muhajirin. Muhajirin ni siapa dia? Okey, muhajirin ni adalah penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni berhijrah, muhajirin daripada kalangan hajarah, daripada perkataan hajarah. Jadi ambil itu. Mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Yang ikut bersama dengan Rasul berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu digelar sebagai siapa? Digelar sebagai Muhajirin. Muhajirin. Penduduk Mekah yang beriman dengan Nabi. Sahabat Nabi yang duduk di Mekah dan beriman dengan Nabi, mereka ni ikut bersama-sama Nabi berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Ikut sama-sama berhijrah dan tinggal dengan Nabi di sana. Di mana? Di mana tu? Di Madinah lah. Tinggal di Madinah bersama dengan Nabi. Ikut sama-sama dengan Nabi berhijrah tu, mereka ni digelar sebagai muhajirin. Jadi siapakah di sini diberi contoh para sahabat yang digelar sebagai muhajirin. Yang pertamanya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib. Jadinya Hamzah ni siapa? Bapak saudara Nabi. Bapak saudara Nabi. Bapak saudara Nabi bukan orang calang-calang ni. Bukan orang biasa-biasa macam kita. Bapak saudara Nabi yang banyak mempertahankan Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini contoh, salah satu contoh sahabat daripada golongan muhajirin. Dan yang kedua siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dan yang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Anak Sumayyah. Abdullah bin tahu kenal tu lah. Bagus. Ammar bin Yasir ni ada cerita dia. Kamu tengoklah nanti. Abdullah bin Mas'ud ni juga Ibnu Mas'ud yang banyak mendampingi Rasul dan banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ni Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sebab dia bersama dengan Nabi lama. Okey, seterusnya siapa lagi? Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Ni orang-orang yang kena ingat ni nama-nama ni. Ada 3, ada berapa golongan? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 daripada lelaki dan perempuan. Dia bagi contoh lah. Kalau nanti dia minta soalan, minta contoh, kamu boleh bagilah. Dia minta siapakah para sahabat daripada golongan muhajirin? Berikan 2 contoh. 2 contoh. Kamu sebutlah Hamzah bin Abdul Muttalib, Asma bin Abu Bakar. Kamu sebutlah. Kena ingat ni. Ta'rif muhajirin ni pun kamu kena ingat. Siapakah muhajirin?
Dan yang keduanya, golongan Ansar. Siapakah golongan Ansar? Siapa nak baca? Saya. Saya. Ifah. Ya, siapa? Saya Afzal. Afzal. Ifah. Oh, Afzal. Kita tak dengar ni nama Rabi. Rabi nak Rabi. 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 Saya Rabi. Saya nak dengar suara Rabi. Ya. Mana Rabi? Rabi baca Ustaz kat Ustaz ni. Siapakah itu golongan Al-Ansar? Baca. Penduduk Madinah daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan golongan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Okey, bagus. Dengar pun suara Rabi Atul ni. Okey, terima kasih Rabi. Bagus. Okey, tadi Muhajirin penduduk mana? Penduduk Penduduk Muhajir. Mekah. Penduduk Mekah. Kemudian Al-Ansar ni penduduk Madinah. Penduduk Madinah, beza tadi. Muhajirin penduduk Mekah, Al-Ansar penduduk Madinah. Daripada kalangan siapa? Kalangan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Tengok ni, ejaan dia alif waw sin. Bukan ain waw sin lah. Alif waw sin. Aus dan Khazraj. Ada kabilah yang besar. Ada kabilah yang besar di Madinah. Iaitu Aus dan Khazraj. Yang beriman kepada Rasul. Penduduk Madinah daripada kabilah Aus dan Khazraj, dan mereka ni beriman kepada Rasul. Mereka membantu Rasulullah dan golongan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Ketika mana golongan Muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tibanya di Madinah, maka golongan Ansar ni lah yang golongan penduduk Madinah ni lah yang membantu dan menolong golongan Muhajirin ni. Sebab tu dah digelar sebagai Ansar. Daripada kata apa? Kata Nasara. Nasara yang bermaksud apa? Pertolongan. Perangan. Nasara. Ambil daripada perkataan Nasara. Ansar. Ambil perkataan tu lah. Sebab mereka ni menolong Nabi dan golongan Muhajirin ketika mana tiba di Madinah. Okey, berdapat beza tak golongan Muhajirin dengan golongan Ansar ni? Dapat. Tak beza lah. Okey, contoh, siapakah golongan daripada kalangan sahabat, daripada kalangan golongan Ansar ni? Siapa dah? Yang pertamanya siapa? Siapa ni? Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Kan, Samit. Samit tu nama ayah tak? Ubadah bin Samit. Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit. Ingat ni. Ejaan ni kena ingat. Nanti dia bagi isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Kamu kena bubuh nama ni. Kamu kena tulis bagi betul lah. Kalau salah tulisan, kamu tulis mim dal. Ubadah bin As-Samit. Kamu tukar ta ni dengan dal. Betul tak? Dapat markah tak? Tak. Tak dapat markah lah. Kalau hari tu ni, Pak Isah tu ni bagilah markah. Sebab apa tu ujian je. Kalau Pak Isah betul ni, mesti bubuh ni. Ejaan yang betul. Sebab apa? Sebab apa ni? Sebab ejaan nama, kata nama apa ni? Khas. Orang yang kata nama khas lah. Kamu kena bagi ejaannya kena betul. Macam nama kamu lah. Hijau pun kena betul lah. Macam tu lah nama mereka ni. Ubadah bin As-Samit. Hijau betul. Dan yang kedua, siapa dia? Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dan yang ketiganya? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ni pun macam Ibnu Mas'ud juga. Anas bin Malik. Ya, Anas itu antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kamu rajin buka buku hadis, kita hadis, kamu akan dapat tengok banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebab apa? Sebab lamanya mereka ni menampingi Rasul. Di mana Nabi ada yang mereka. Kelas-kelas Nabi mereka ni lah duduk. Okey, Ummu Salim bin Milhan. Ni
daripada kalangan perempuan. Ummu Salim Bukan Sulaim ke Ustaz? Sulaim. Oh, terima kasih. Ustaz saja nak try tengok kamu. Siapa yang tengok Ustaz tu? Bagus. Nur. Hamzah, bagus. Ustaz Hamzah. Nak tengok. Tidur ke tak? Bagus. Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan. Ingat nama-nama ni. Dia takkan minta lah sampai 4. Dalam Faizah kamu dia takkan minta lah sampai 4 tapi kamu kenal lah. Kamu kena bagi kenal ni 4 orang ni. Dalam Faizah mungkin lah dia bagi 4 kosong ke ataupun dia minta senaraikan 2 saja ke. Mungkin lah dia takkan minta lah semua. Boleh tak? Boleh. Dapat beza dah golongan muhajirin dengan golongan ansar ni. Apa beza dia? Muhajirin penduduk Mekah yang berhijrah ke Ansar? Madinah. Ansar penduduk Madinah yang membantu Nabi. Yang membantu Nabi dan golongan Muhajirin. muhajirin. Okey. Dapat dah beza antara muhajirin dengan ansar. Okey. Kita tengok tak? Tengok sini. Ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ustaz dah bagi dah dekat kamu peta minda, betul tak? Ada Ustaz bagi? Ada. Ya. Ada. Okey. Ustaz nak sebut nama-nama ni kamu isi dalam peta minda yang ada kat kamu tu. Boleh tak? Boleh. Tengok. 10 Boleh. sahabat yang dijanjikan syurga. Apa yang pertamanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Tulis dalam seminar tu. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam seminar kan. Dah tulis ke? Boleh dah? Dah. Okey Okey, yang pertamanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. As-Siddiq. Okey, yang keduanya siapa? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Okey. Yang ketiga siapa? Osman bin Affan. Uthman tidak. Uthman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Ubaidillah. Kamu hijau dalam Jawi dah. Ustaz tulis dalam Rumi. Okey. Bilal. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Terusnya. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman. Terusnya Sa'ad bin Waqqas. Bin Waqqas. Waqqas ni ada syaddah. Waqqas. Terusnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, dah. Ada apa ni? Ada sahabat yang Sepuluh.
Ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi Ustaz nak bagi tugasan dengan kamu macam biasa. Ustaz nak bagi tugasan dengan kamu. Balik ni kamu jadikan kamu berapa kumpulan? 2 kumpulan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh Ustaz. Kamu buat Boleh. 2 kumpulan bahagi. Satu kumpulan ambil 5 orang. Satu kumpulan lagi ambil 5 orang lagi para sahabat ni. Kemudian nak buat apa? Kemudian kamu cari biodata. Biodata mereka. Kemudian kamu buat dalam bentuk peta minda. Boleh tak? Boleh. Boleh Ustaz. Ni kamu sebut nama je kamu tak kenal betul-betul. Bila kamu cari biodata mereka, kamu akan lebih kenal. 10 sahabat yang dijanjikan syurga ni. Boleh tak? Lepas ni hantar. Boleh Ustaz. Boleh. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok apakah yang nak belajar lagi ni. Tengok pula seterusnya. Kita share balik screen. Mana dia? Okey, seterusnya tengok. Kita dah kenal dah ta'rif sahabat dari segi bahasa dan istilah. Kemudian kita dah boleh beza dah sahabat dari kalangan Muhajirin dan sahabat dari kalangan Al-Ansar. Dan siapakah sahabat dari kalangan Muhajirin dan siapakah sahabat dari kalangan Al-Ansar. Kemudian kita nak baca pula, kita nak tengok pula apakah pengiktirafan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat. Kalau kamu tengok dalam Al-Quran banyak sekali pengiktirafan ayat Quran yang menyatakan pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat. Allah nak iktiraf mereka ni macam-macam. Dengan macam-macam pengiktirafan. Ada dalam buku ni ada 4. Ada 4 pengiktirafan. Yang pertamanya, siapa nak tolong tak baca? Saya. Saya tu siapa dah? Ifah lagi. Ifah lagi. Okey. Aura lah pula. Aura. Aura baca. Pengiktirafan Allah terhadap para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala meridai para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maksud Allah meridai mereka dan mereka pula meridainya. Okey, terima kasih. Aura ke tu? Ya. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, pengiktirafan yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat. Pengiktirafan apa yang pertama ni? Allah meridai para sahabat. Allah meridai para sahabat. Ni ambil ni. Kalau kamu nak buat nota ambil ni. Allah meridai para sahabat. Apakah bukti Allah meridai para sahabat ni? Tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maksudnya apa? Allah meridai mereka dan mereka pula meridainya. Dan mereka pula meridai Allah Subhanahu Wa Taala. Redha. Bila mana kita redha dengan ketetapan Allah terhadap diri kita, maka Allah akan redha segala-galanya apa yang kita buat itu. Boleh tak? Faham tak? Para sahabat ni mai pilah datang dah macam mana pun dugaan dan cabaran, mereka tetap redha. Terima segala-galanya. Sebab apa? Mereka tahu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sabar dan redha atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Tu dah digambarkan dalam Al-Quran satu pengiktirafan yang besar terhadap para sahabat, iaitu Allah meridai para sahabat. Ni yang pertamanya, Allah meridai para sahabat. Buktinya apa? Ayat ni. Radhiyallahu anhum wa radu an. Okey, pengiktirafan yang kedua. Siapa nak baca? Maryam. Maryam. Baru ingat nama Maryam ni. Maryam. Ya. Ya, baca. Yang keduanya. Pengiktirafan yang kedua. Yang kedua, para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Surah maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meridai orang yang beriman ketika mereka berjanji taat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka dengan itu ternyata dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan kemenangan kepada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Okey, bagus. Bacaan yang bagus. Lancar. Okey, bagus. Maryam. Maryam kan. Okey. Okey, kita tengok iktirafan oleh Allah Subhanahu Taala terhadap sahabat. Yang keduanya apa? Iktirafan yang kedua. Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Para sahabat ni dijanjikan dengan kemenangan. Macam mana tu? Kita tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meridai orang yang beriman. Sahabat ni dalam kalangan orang beriman tak? Sahabat ni dalam kalangan orang beriman tak? Ya. Dalam kalangan orang yang beriman. Okey. Ketika mereka berjanji taat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Okey. Para sahabat ni dah bai'ah bersama dengan Nabi. Kalau kamu tengok bai'ah apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Peristiwa bahawa bai'ah. Di mana para sahabat ni telah apa? Berbai'ah. Berbai'ah apa? Berjanji taat setia kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Ada nama pohon apa tu, tak ingat nama dia. Maka dengan itu ternyata dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka. Dia ni siapa? Allah tahulah. Dia ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu, Allah dah mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka. Ketika mana para sahabat berjanji bai'ah setia, taat setia kepada Rasul, Allah dah tahu dah apa yang ada dalam hati para sahabat ni. Lalu dia menurunkan ketenangan kepada mereka. Ketika bai'ah tu, Allah tahu apa yang ada dalam hati para sahabat tu. Ada rasa gementar tu apa. Sebab time tu tak ramai lagi Islam lah. Bukan macam ni. Time tu ada berapa orang macam Islam. Jadi dalam keadaan mereka bai'ah tu, walaupun bai'ah tu dilakukan di hadapan Nabi, tapi dalam hati mereka tu ada juga sikit rasa takut, rasa gementar tu. Jadi Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka ni. Jadi Allah turunkan ketenangan. Allah tiupkan ketenangan kepada mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Allah bagikan balasan kepada para sahabat ni dengan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat ni apa contohnya? Contohnya dalam perang apa? Yang pertama sekali tu. Ada. Perang Badar tu umat Islam dapat kemenangan. Tu kemenangan pertama umat Islam dalam perang Badar. Kemenangan yang besar lah tu. Sebab apa? Sebab golongan orang kafir ni pergi tentang Rasul dengan para sahabat ni. Mereka ni dalam jumlah yang lebih berapa kali ganda lagi daripada para sahabat ni. Sahabat ni ada berapa orang? Dalam perang Badar tu ada berapa orang saja? 300. Orang Islam. 313. Tak silap tak? 313. Dan golongan kafir Quraisy ni ada berapa? 1000. Kalau kamu tengok ada 1000. Jadi ada berapa kali ganda tu? Ada 3 kali ganda lah tu. Beza. Kalau kamu seorang daripada para sahabat tu mestilah lawan dengan 3 orang musyrikin Mekah. Tu. Dan perang Badar tu. Hebatlah boleh menang. Sebab apa? Sebab dah dijanjikan dengan kemenangan yang dekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pengiktirafan yang Allah telah berikan kepada para sahabat. Iaitu dijanjikan dengan kemenangan. Okey. Tu pengiktirafan yang kedua. Dan yang ketiganya, apakah pengiktirafan yang ketiga? Siapa nak baca? Siapa lagi? Nik dah, Nik masuklah. Tak dengar ni suara Nik. Jalilah ada, Jalilah. Jalilah tak dengar.
Siapa lagi yang nak baca? Siapa lah nak baca? Humaira? Humaira mana Ustaz? Humaira lah, bukan Era, Humaira. Humaira Anisah. Ustaz. Ya. Nuha nak baca. Nuha nak baca. Okey, Nuha baca. Aura. Tak apa. Baca nombor 3 Ustaz. Baca. Ulaika a'zamu darajatan. Ustaz semua tahu. Pergi depan dia apa? Di depan Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala meningkatkan darajat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Firman Allah Ta'ala, Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Maksud, mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang yang membelanjakan harta serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap sesuatu puak daripada kedua-duanya Allah menjanjikan balasan yang sebaik-baiknya. Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih. Kau Nuha ke? Ya. Ya, terima kasih. Bacaan yang bagus. Makhraj kena. Makhraj huruf kena tertib. Bagus. Okey, tengok yang ketiganya. Yang ketiga, Allah bagi pengiktirafan apa? Allah bagi pengiktirafan kepada para sahabat dengan apa? Meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Kita ni sedia maklumlah bahawa sahabat ni bila mana masuk ke dalam Islam ni banyak memperjuangkan dan membelanjakan banyak harta-harta mereka. Semua ada sahabat tu yang bagi semua harta dia kepada Islam untuk diperjuangkan ke jalan Allah. Bagi semua, tak ada apa dia tu. Sampai tahap tu lah para sahabat. Jadi Allah janjikan apa kepada mereka ni? Allah janjikan dengan Allah akan tinggikan darjat para sahabat ni. Macam mana? Tengok buktinya daripada ayat Al-Quran, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya apa? Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak daripada kedua-duanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Allah Maha mendalam pengetahuan akan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah dah cerita dalam ayat ni, Allah cerita dah ada para sahabat yang banyak membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa. Jadi Allah dah janjikan balasan yang setimpal dan sebaik-baiknya kepada para sahabat ni. Sebab apa? Allah janjikan dengan tingkatkan darjat mereka ni. Ini adalah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga kepada para sahabat, iaitu Allah akan tingkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang keempat, apakah pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat? Allah Subhanahu Wa Taala Aura Ustaz, aura. Lemah. Aura. No, Humaira kata dia nak baca dengan tilawah Ustaz. Saya tak kena. Aura dia nak taranum Ustaz. Aura kata dia nak baca apa Ustaz? Ya, Aura baca sedap Ustaz. Ustaz, Aura leh. Random Aura taranum Ustaz. Random. Dah, yang boleh baca. Baca. Dah dia leh. Allah Subhanahu Wa Taala memuji sifat lemah, lembut dan kasih sayang sesama mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gelak pula dah. Muhammadur Rasulullah. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
dia main-main pula noh. Maksud Muhammad ialah Rasulullah dan orang yang bersama-sama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Tetapi mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Okey, terima kasih Humairah. Okey. Bacaan gelak-gelak pula noh. Okey, yang keempatnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Ada di kalangan sahabat ni yang mana yang terkenal dengan sifat lemah lembutnya, kasih sayangnya. Jadi Allah puji sifat-sifat ni. Allah puji dalam ayat Quran yang mana? Ayat Quran ni, surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء. Okey, Muhammad ialah Rasulullah dan orang yang bersama-sama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Tetapi mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sama sendiri. Jadi Allah puji sikap orang para sahabat yang memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang. Ini empat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat. Jadi apakah pengiktirafan yang Allah berikan kepada para sahabat ni? Yang pertamanya apa? Allah meridai para sahabat. Allah meridai para sahabat. Dan yang keduanya, Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Okey, yang ketiganya, Allah meningkatkan darjat para sahabat. Allah meningkatkan darjat para sahabat. Sebab apa Allah meningkatkan darjat para sahabat? Sebab para sahabat membelanjakan harta benda untuk berjuang di jalan Allah. Sebab mereka ni mengkorbankan harta benda mereka untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan mereka tu tak ada harta sebab bagi dekat untuk perjuangan Islam ni. Dan yang seterusnya, Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sama mereka. Allah memuji sifat kasih sayang para sahabat ni, sifat lemah lembut mereka ni. Mereka ni ada yang terkenal dengan sifat lemah lembut. Yang kita kenal maklum sekali, sahabat yang bernama apa? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan apa? Sifat lemah lembutnya, sifat kasih sayang ni. Okey, itu 4 pengiktirafan terhadap para sahabat. Okey, seterusnya kita tengok pula pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat ni Ustaz tak mau. Sama ajak kamu Ustaz nak kamu 2 kumpulan tadi tu. Kan dah tadi ada 2 kumpulan. Betul tak? Betul Ustaz. Agak tadi 2 kumpulan kan? Okey, 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan buat akan buat satu pertamina pengajaran ayat. Kamu buatlah pertamina pengajaran ayat yang kamu faham. Kamu baca ni, kamu faham kan? Kamu buat pertamina. Kemudian pengajaran ayat tu Ustaz nak kamu nyatakan. Pengajaran ayat tu kamu ambil daripada ayat benar. Boleh tak? Boleh. Mana satu? Boleh Ustaz. Okey. 2 kumpulan Ustaz nak nanti hantarkan kepada Ustaz, send kat Ustaz kat mana? Kat Telegram lah. Kamu hantar hasil kerja kamu. Jadi Ustaz nak nilai hasil kerja kamu. Kamu faham ke tak? Okey. Ustaz nak buat rumuskan hari ni, kita nak tengok balik. Apa yang kita belajar hari ni? Tajuk apa? Generasi unggul. Generasi unggul. Siapakah generasi unggul tu? Kami. InsyaAllah kita akan jadi generasi unggul macam juga. Tapi dalam konteks ayat ni, siapakah mereka? Para sahabat. Para sahabat daripada Muhajirin dan Ansar. Kita dah tengok dah siapakah itu yang digelar sebagai wasabiqun al-awwalun. Siapakah mereka wasabiqun al-awwalun? Dan siapakah itu Muhajirin dan Ansar? Apa beza Muhajirin dan Ansar ni? Apa beza? Muhajirin? Penduduk Muhajirin Mekah, yang berhijrah Ansar ke Mekah. Madinah. Mekah berhijrah dengan Nabi.
Iaitu Muhajirin lah. Dan Ansar ni penduduk Madinah yang membantu Rasul dan para Muhajirin. Para Muhajirin ketika berhijrah ke Madinah. Ni beza Muhajirin dengan Ansar. Okey. Kemudian kita dah tengok apa? Ta'rif sahabat dari segi bahasa dan istilah. Ada kalau kamu lihat di ta'rif sahabat dari segi istilah, kamu akan dapat 3 ciri sahabat itu. Sahabat tu mesti cukup 3 ciri ni. Apakah yang pertamanya? Berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Jadi para sahabat ni mesti jumpa dengan Rasulullah. Dan yang keduanya? Beriman kepadanya. Beriman kepada Rasulullah. Sahabat tu bukan saja jumpa dengan Nabi, malah mereka ni beriman dengan Nabi. Dan seterusnya, meninggal dunia dalam Islam. Iman dan terus sabit, terus berterusan iman tu sampailah mereka ni meninggal dalam keadaan Islam. Tu ada 3 ciri sahabat. Nah, jadi sahabat kan ada 3 ciri ni dah. Kita ni boleh jadi sahabat tak? Kita ni dikira sahabat tak? Tak. Tak sebab apa? Tak. Sebagai tak jumpa Nabi. Kita ni beriman kepada Nabi. Alhamdulillah lah kita dah beriman dah. InsyaAllah kita akan meninggal dalam Islam. Dan tapi salah satu ciri lagi yang kita tak cukup, iaitu berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah, walaupun ada di kalangan kamu ni yang dah jumpa dengan Nabi. Betul tak? Ada orang yang mimpi jumpa Nabi tak? Ada lah. Afzal ke, Umairah, Maryam ke, ada mimpi yang tidur malam ni jumpa Nabi. Nabi buat apa jumpa dia. Pokok dah ada kan. Alhamdulillah lah kalau ada. Tu tak dikira lah. Sebab apa? Sebab berjumpa di sini ni mesti dah apa? Dalam keadaan apa? Berjumpa ni mesti berhadapan dengan Nabi ni. Hidup bersama dengan Nabi lah. Hidup bersama dengan Nabi. Okey. Kemudian kita dah tengok dah ada 10 sahabat yang dijanjikan juga. Betul tak? Ya. Bila kamu cari biodata, nanti kamu akan kenal space dalam. Bila kamu dah cari biodata mereka ni. Okey. Seterusnya kamu tengok pengiktirafan Allah terhadap para sahabat. Ada apa pengiktirafan? 4. Ada 4. Apa yang pertamanya, Maryam? Apakah pengiktirafan yang pertama, Maryam? Ada tak Maryam? Fatimah ada Fatimah? Allah meridai. Apa? Meridai para? Allah meridai para sahabat. Allah meridai para sahabat. Okey, yang seterusnya. Saya nak tengok kamu. Fatimah, mana Fatimah? Ada Fatimah? Ya. Pengiktirafan yang kedua apa? Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Okey, Alia. Mana Alia? Yang ketiga apa pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para sahabat? Alia. Ya. Ya. Pengiktirafan yang ketiga apa? Allah meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Allah meningkatkan darjat para sahabat yang mengorbankan harta untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Halia. Dan yang terakhir, Darwisha. Allah memuji sifat lemah, lembut dan kasih sayang sama mereka. Baca buku lah. Terima kasih. Allah memuji, memuji sifat kasih sayang para sahabat, sifat lemah lembut para sahabat. Okey. Ada 4 lah pengiktirafan. Kemudian kamu kena carilah balik nanti, kamu cari apakah pengajaran ayat yang kamu dapat daripada ayat 100 surah At-Taubah ni. Kamu cari, kemudian kamu nyatakan daripada ayat mana kamu ambil pengajaran ayat tu. Kemudian kamu buat dalam bentuk petaminda lah. Dan siapkan juga kerja biodata sahabat yang dijanjikan syurga. Boleh tak? Bila nak hantar kat Ustaz ni? Bila lah kamu nak hantar kat Ustaz? Lusa. Dah kata lusa. Minggu depan. Minggu depan. Sebelum hari
Hari Selasa, boleh? Jumaat. Jumaat lewat sangat. Sebelum hari Selasa. Sebelum pukul 12 tengah malam hari Selasa, kamu Ustaz nak tengok kamu hantar lah. Ada 2 tulisan. Daripada 2 kumpulan. Tulis nama kumpulan lah. Tulis nama ahli kumpulan. Jangan lupa. Kemudian, seperti biasa Ustaz akan bagi latihan lah. Latihan pengukuhan. Ustaz akan bagi dalam grup nanti. Yang zakat tu tak apa. Yang hari tu ni zakat tu tak habis belajar lagi. Tunggu habis belajar dulu. Ustaz bagi latihan. Tak dah bagi kerja dah itu ni. Tak apa. Tugasan nak buat dah. Latihan tak buat lagi. Tunggu habis kerja tu. Tak apa. Untuk tajuk ni Ustaz akan bagi latihan. Okey. Zakat tu je lah. Perjumpaan kita kelas kita pada hari ni. Ustaz nak ucapkan terima kasih lah. Sebab komitmen kamu. Kamu perkhidmatan kamu hari ni aktif. Bagus. Ujian yang jawab. Baca pun elok. Buka kamera tak tutup. Bagus. Duduk dalam keadaan tenang. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi hari apa? Ada kelas hari apa? Cuti Ustaz. Cuti Ustaz. Cuti. Cuti duduk elok buat kerja. Jangan duduk pergi berjalan mata. Kalau ni COVID. Jangan duduk berjalan mata. Ayah kamu ajak pulang, ayah pulang. Duduk rumah ayah. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya. Okey Alia, boleh ni lah.